Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So pada hari ini saya ingin berkongsi perkongsian bersama kaunselor saya, Haji Muhammad Izzuddin bin Ghazali, pegawai psikologi ataupun kaunselor dari penjara Kajang. Biasanya kadang-kadang saya perkenalkan penjara ini neraka dunia lah. Jadi saya banyak buat perkongsian dalam FB saya, hashtag kaunselor dari neraka dunia. Itu sebut sedikit lah, tak apa, insyaAllah itu mukadimah saja. So hari ini tuan-tuan, puan-puan, saya nak berkongsi tentang tajuk dan topik yang sebenarnya saya dah pernah ataupun dah buat FB live. Tapi disebabkan bila kita buat FB live ni, dia punya tempoh tu panjang sangat. Kemudian ada beberapa gangguan. Hari tu gangguan ada kawan-kawan yang say hi, assalamualaikum, tak tegur nanti susah juga kan. Tak berapa menarik juga, tak berapa seronok juga. Jadi bila kita tegur tu kadang-kadang ada maklumat-maklumat tu tertinggal dan tidak dikupas dengan kemas lah. Dan hari tu juga kita banyak berkongsi berkaitan dengan saya punya strategi kita mesti menang tu. Kemudian ada pula carta di belakang saya ni, teguran daripada kawan-kawan dari tu terbalik. Jadi menyukarkan dia orang lah. Dia orang faham apa yang saya tulis, tapi nampak tak cantik kan. Lepas tu ada juga rakan-rakan kata topik yang menarik dan mereka nak kalau boleh topik ini diberi nafas baru. Jadi disebabkan itulah saya buat rakaman semula dalam topik yang sama, iaitu strategi bagaimana kita nak menang dan hashtag kita mesti menang. Sebab sebelum ni saya nampak ada rakan-rakan kita yang berkongsi di sosial media dan media-media utama pun, contoh ni televisyen dan sebagainya, banyak buat hashtag kita mesti menang. Tapi bagaimana strategi kita untuk menang? So hari ni insyaAllah saya nak kongsikan. So mudah-mudahan perkongsian saya ini akan dapat manfaat lah untuk tuan-tuan puan-puan, dan dia akan membantu tuan-tuan untuk meneruskan kelangsungan PKP di tahap ataupun di fasa yang ketiga ni, daripada 15 April hinggalah ke 28 April. Ayo Malaysiaku, kali ini kita mesti menang. Ayo Malaysiaku, kali ini kita mesti menang. So itu adalah salah satu lagu keramat. Kalau tuan-tuan perempuan biasa masuk ke dalam stadium, kita menyaksikan atau menonton perlawanan bola sepak di antara pasukan Malaysia dan pasukan mana-mana, terutama sekali hari itu kita dengan pasukan Thailand dan Indonesia gitu. So lagu ni antara satu lagu yang memberi semangat kepada pemain-pemain, hingga kan ada di antara pemain-pemain kita yang menganggap penonton-penonton yang datang ke stadium mereka adalah pemain yang ke-12 dalam padang. So betapa pentingnya semangat. So dekat sini hari ni tuan-tuan, saya nak berkongsi sebenarnya konsep ni, konsep dalam team building. Konsep dalam team building ini banyak saya kongsikan dengan rakan-rakan di jabatan agensi kerajaan dan juga beberapa rakan-rakan kita di swasta dan juga di sekolah. So konsepnya mudah saja. So bila saya fikirkan dalam kita nak berhadapan dengan PKP tahap ataupun fasa yang ketiga ni, dan juga dalam keadaan kita nak berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni, so saya nampak konsep ni boleh digunakan lah. Konsep ni boleh digunakan. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya kepada tuan-tuan dapat memberi manfaat. Dan rakaman ni saya buat tak lama lah, sebab saya nak fokus betul-betul kepada konsep tu, dan mudah-mudahan saya akan kupas beberapa perkara, dia akan memberi manfaat kepada tuan-tuan perempuan lah. So pertama sekali tuan-tuan, ni konsep yang saya nak tekankan. Dekat atas tu saya tulis ada strategi, kemudian kita mesti menang. So ada 4 layer yang kita akan perkemaskan dan kita akan beri tumpuan. Pertama sekali tuan-tuan, bila kita sebut pasal hashtag kita mesti menang,
So kalau hashtag semata-mata tak ada tindakan, tidak ada kefahaman, so maka hashtag tu hanya tinggal hashtag lah. Jadi untuk itu saya minta maaf juga dari segi rakaman saya masih lagi amatur lah. Saya pun belum ada kemahiran yang besar, cuma saya minta harap juga isi tu yang tuan-tuan dapat, saya belum berapa perkemaskan lagi dari segi aksesorinya. So mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada tuan-tuan perempuan. Okey. So saya kongsikan konsep team building, konsep dari segi kebersamaan, kerjasama, kemufakatan dalam konteks kita nak berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni, dan dalam matlamat kita akhirnya kita mesti menang. Alright. So pertama sekali tuan-tuan, ramai orang salah anggap bila cerita pasal kita mesti menang ni, dia dah nampak perkara yang atas sekali, kita mesti menang. So sebenarnya sebelum sampai kepada kita mesti menang ni, dia bermula dengan benda yang paling basic sekali. So dalam kaedah ataupun dalam ilmu kemahiran sosial ni, benda yang paling basic sekali dalam kehidupan seharian kita manusia adalah ni dia. Minta maaf, saya ingat sikit. Alright. So pertama sekali huruf I. I dalam konteks ni siapa? Saya. I dalam konteks ni siapa? Saya lah. Saya. So maksudnya bila sebut saya, semua orang, tuan-tuan, perempuan pun akan menyebut saya. So dalam konteks kita nak berhadapan ataupun strategi kita nak menang ni tuan-tuan, so saya, betul kan? Pertama sekali tuan-tuan, kita kena tahu bahawa setiap saya ni, setiap I ni, dia ada personality yang berbeza-beza. Sebab saya dalam bidang kemanusiaan kan, sains kemanusiaan, saya dalam bidang psikologi, saya dalam bidang kaunseling, so saya dalam bidang kaunseling pemulihan. So kita banyak fokus kepada saya. Jangan fokuskan terlampau banyak kepada orang di sekeliling kita, walaupun dia akan ada kesan, tetapi sebenarnya fokus utama kita adalah saya. Saya. So pertama sekali, setiap kita ni ada personality yang berbeza-beza. Apa yang kita rasa, apa yang kita tahu, apa yang kita fikirkan, apa yang kita mahu, tak sama macam mana orang lain rasa, tahu, faham dan mahu. So kita kena memahami perkara ni. Jadi dalam konteks ni, semua orang mesti berlapang dada, dan terutama sekali bukan semua orang lah, kita lah kena berlapang dada dalam keadaan yang kita sedang hadapi ni. Sebab saya sedang berbicara tentang saya ni. Saya. So pertama sekali kita kena faham personality. Okey, katalah sebelum ni kita jenis orang yang extrovert person. Orang yang extrovert ni adalah salah satu jenis ataupun kriteria yang ada dalam personality kita, iaitu extrovert person. Extrovert ni dia lebih suka kepada perkara-perkara luaran, dia tak boleh duduk diam, dia kena berhubung dengan orang. Berbanding dengan orang yang introvert person. Orang introvert ni dia duduk pasif, dia dalam keadaan kawalan diri dia, dia kurang berminat untuk bergaul dengan orang, dia kurang selesa bila berada dalam kelompok ataupun khalayak ramai. Itu orang introvert. Tapi bila dalam keadaan macam ni, orang extrovert kena memahami keadaan COVID-19 ni dalam PKP nak masuk ke fasa yang ketiga ni, dan orang introvert ni kena faham dalam keadaan tu. Kenapa saya kata kena faham dalam keadaan tu? So masing-masing kena meletakkan dirinya di tempat yang sesuai. Sebab personality ni bila kita dah faham, kita dah tahu kelebihan dia, kita right person, right place at the right time. So kita akan jadi orang yang bagus, orang yang baik, berada di tempat yang betul dalam masa yang betul. Jadi bila kita faham, jadi mudah untuk kita lah. Jadi kita kena faham bahawa setiap orang ni berbeza-beza. So itu satu, kita ni ada kekuatan. So saya tak nak kupas terlampau panjang dalam konteks personality ni, tapi setiap daripada kita ni ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi tuan-tuan perempuan nak faham, nak tahu pasal diri tuan-tuan, so tuan-tuan kena dapatkan mungkin orang yang pakar dan juga faham ataupun yang mahir dalam kemahiran ni, so untuk membantu tuan-tuan menyesuaikan diri tuan-tuan dalam keadaan sekarang ni. So saya tak nak kupas yang itu terlampau banyak lah, tapi saya nak tekankan kat sini, I ni setiap orang berbeza-beza. Saya dan orang lain berbeza. Apa yang saya cakap ni mungkin ada di antara kita boleh terima dan boleh faham. Ada orang tak boleh terima dan tak boleh faham. So itu perkara biasa. Itu perkara biasa. Okey, yang seterusnya, I ni dalam konteks kita nak menang ni tuan-tuan, I ni, kita ni kena mainkan, saya ni kena mainkan peranan masing-masing.
Setiap kita ni ada peranan masing-masing. Setiap hari lah boleh dikatakan pukul 2 kita akan ada sidang media daripada Menteri Kanan kita. Kemudian pukul lebih kurang pukul 5.30 petang, KP Kementerian Kesihatan Malaysia akan berkongsi tentang fakta dan juga perkara-perkara terkini yang berlaku ataupun berkaitan dengan COVID-19 ni lah. So kita kena mainkan peranan kita. Kita kena dapatkan maklumat, kita kena tahu, kita kena faham, dan dalam konteks ni adalah lebih baik kita mengikut arahan-arahan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Contohnya sekarang kita dah masuk ke fasa yang ketiga, PKP fasa ketiga, lagi 2 minggu kita nak berhadapan dengan keadaan ni. So langkah-langkah yang diminta oleh kerajaan tu perlu kita ikutlah. Contohnya menjaga kebersihan, jaga kesihatan ataupun jaga pemakanan kita. Kemudian pastikan jarak sosial kita sekurang-kurangnya 1 meter. 1 meter. Kemudian kebersihan dan sebagainya lah. Kemudian kalau boleh elakkan, dan kalau tidak ada keperluan kita nak keluar, janganlah kita keluar, kan. Dan satu lagi yang sekarang ni menggusarkan berita-berita palsu ataupun cerita-cerita yang tak sepatutnya. So kita saya bertanggungjawab tentang perkara-perkara tersebut. So janganlah kita sebagai individu yang duduk dalam pasukan Malaysia ni, duduk dalam negara Malaysia ni, kita kena bersesuaian lah. Janganlah sampai kita mengeluarkan berita-berita yang tidak menyebabkan orang lain panik dan menyebabkan orang lain takut. So I ni sangat-sangat penting. Jangan diketepikan. Sebab kalau kita berbicara ataupun kita berbincang, kalau kita berkongsi dalam konteks team building, dalam konteks kebersamaan, ramai orang dah fokus kepada yang atas, tapi sebenarnya dalam kita meniti untuk menang ni, ni. Okey, saya bagi satu contoh pasukan bola sepak kita. Setiap orang telah diberi peranan. Penjaga gawang, defend, midfield, striker. Bayangkan kalau peranan yang sepatutnya diberi kepada individu tersebut, individu tu tak nak buat. Dia rasa fed up, dia rasa give up, dia rasa malas dan sebagainya lah. So itu akan merosakkan kita punya matlamat kita nak menang dalam perlawanan tersebut. Cuba bayangkan kalau seorang penjaga gol turun ke padang, kemudian dia rasa hari ni asyik aku je jaga gol, kan. Kalau dapat jaringkan gol, penyerang yang dapat. Kalau menang pun nama penyerang, gambar penyerang, gaya aksi dia menyerang dan menjaringkan gol tu yang di-highlightkan oleh wartawan. Tapi aku ni yang menjaga gol, tak ada siapa pun peduli. Padahal aku dah save berapa banyak dah. Bayangkan kalau kita ada konflik peranan kita masing-masing, kita ada tidak rasa ketidakpuashatian dalam konteks kita memahami peranan masing-masing. So di sini dalam konteks peranan ni, inilah peranan profesional. Kita as a individu, kita sebagai persendirian individu, kita kena profesional dengan apa yang kita ada. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks ni tak mampu nak buat lebih daripada ataupun tak mampu nak bagi, sekurang-kurangnya kita jaga dalam individu kita sendirilah apa yang diberikan ataupun diarahkan oleh kerajaan. So kita manfaatkan. Okey, itu untuk I. So penting I ni, sangat-sangat penting. Saya kalau buat topik ni dalam team building, I ni boleh jadi 2-3 jam ataupun kadang-kadang sampai 2 slot untuk I ni saja. Kita faham tentang personality, kita tahu kenapa orang tu macam mana, kenapa orang tu macam ni, sebab I ni saja. Sebab I ni sebenarnya dalam dunia ni secara realitinya, tuan-tuan, kalau semua orang boleh jaga diri dia sendiri, saya yakin dan percaya mudah. Janganlah contohnya sekarang ni you pegang peranan sebagai apa. Macam contohnya sekarang ni saya sebagai seorang pemberi maklumat atau perkongsian ilmu. So saya, amanah saya, peranan saya untuk menyampaikan ilmu dalam keadaan yang baik lah, untuk memahamkan orang lain yang mendengar, untuk memastikan orang lain dapat mengikuti apa yang saya cuba sampaikan dengan baik. Janganlah kita punya jawatan, contoh kita ada peranan sebagai seorang ayah, peranan kita, so kita tidak memainkan peranan kita. So apa jadi kepada team building kita, atau apa jadi dengan pasukan kita? So peranan ni sangat-sangat penting. Sebab tu I ni sangat-sangat penting. So be professional. Apa yang be professional? Kalau kita seorang
blogger, jadi blogger yang profesional. Kalau kita ni jenis Insta famous, jadilah Insta famous yang profesional. Kalau kita seorang selebriti, jadilah selebriti yang profesional. Kalau kita seorang politician, kita jadilah politician yang profesional. So buat masa sekarang ni, semua orang satu negara, sebab dia akan berkait. Kalau tuan-tuan baca betul-betul, fahami tentang pandemik COVID-19 ni, semua orang akan ada efek. KP, Kementerian Kesihatan Malaysia pun dia kata ini bukan kerja KKM semata-mata, bukan kerja Kementerian Kesihatan Malaysia semata-mata, bukan isu individu KP, KKM itu saja. Ini kerja ataupun bantuan ataupun kerjasama daripada semua pihak. Baik siapa pun kita ni tukang angkat sampah ke, kita ni tukang pembersihan ke, kita ni jaga toilet ke, kita ni guru ke, kita ni penceramah ke, kita ni kaki tangan kerajaan ke, kita ni kaki tangan swasta ke, setiap orang ada peranan dia. So kembali balik kepada asas. Nampak kecil je peranan dia kan, tetapi dia memberi impak yang besar. Okey, yang seterusnya dalam konsep ataupun dalam setting saya nak saya nak terangkan dalam strategi kita mesti menang ni adalah ni elemen yang kedua. Nama dia us. Us ni ada orang kata kita lah, ada orang kata kami, terpulang lah. Tapi dalam konteks psikologinya kita panggil kau dan aku. So dalam kau dan aku ni, aku okey, kau mesti okey. So nak tak nak, dalam situasi macam ni kita kena cari situasi win-win situation. Menang-menang, situasi yang menang-menang. So aku mesti okey, kau mesti okey. Dia tak boleh aku tak okey, kau tak okey, ataupun aku okey, kau tak okey, ataupun sebaliknya. So kita tak nak dalam konsep tu, dia akan menyebabkan kita akan ada rasa bukan mudah untuk menang. Sebab contoh, kalau saya ambil dalam tim bola sepak juga lagi, kalau striker dia nak jaringkan gol, dia mesti dapat daripada bola daripada bawah, daripada penjaga gol, daripada midfield, daripada defend, dan dia akan dapat bola. Dia tak boleh daripada bawah, dia ambil bola daripada bawah, bawa sampai ke atas dan dia jaringkan gol. Tak ada. So maksudnya striker mesti okey dengan midfield, midfield mesti okey dengan defend, defend mesti okey dengan penjaga gol ataupun penjaga gawang mesti okey. Dia tak boleh. Contohnya bila penjaga gawang dapat bola, dia nampak ada striker kosong, tak ada orang kawal dia. Kalau dia tak okey, so mungkin penjaga gol tu tak nak bagi bola dekat striker tu. So apa jadi? So rugilah pasukan. So maka adalah kesusahan, dan untuk mencapai kemenangan tu agak mustahil lah dekat situ. Memang agak mustahil. So kau okey, aku okey. Aku faham kau, kau faham aku. Aku tahu kelemahan kau, kau tahu kelemahan aku. Aku tahu kelebihan kau, kau tahu kelebihan aku. So gabungan antara kekurangan dan kelebihan ini, complement each other ini, top up, orang kata lengkap melengkapi ini, akan menjadi salah satu strategi kita bagaimana kita nak menang. So tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena tahu bahawa sekarang ni barisan hadapan kita, doktor, nurse, dan sebagainya lah, kaki tangan pembersihan, kemudian polis, askar, dan beberapa lagi rakan-rakan saya, rakan-rakan kita yang bertugas, contohnya rakan-rakan di JKM tuan, diorang pun dalam keadaan sibuk apa? Sibuk membuat bancian, membuat sumbangan kepada rakan-rakan kita yang memerlukan. Mereka ni terlibat. Jadi kita mesti okey dan mereka pun mesti okey. So kita jangan ada rasa betul ke entah-entah. So tak boleh lah dalam keadaan macam ni. Kalau kita pula, contohnya bila kita ada roadblock kat depan, kita kena faham anggota keselamatan kita, polis, tentera sedang menjalankan tugas mereka. So bagilah mereka menjalankan tugas mereka yang telah diamanahkan kepada mereka. Tuan-tuan bayangkan kalau mereka ni tak nak menjalankan tugas tersebut, maka akan ada kesusahan dan juga kemudaratan kepada diri kita. Banyak dah doktor yang berkongsi, dia kata kalau ikutkan memang tak nilah, sebab mengenangkan ada suami, ada isteri, ada anak-anak, ada rumah, ada kelompok yang mereka perlu jaga, tapi atas rasa tanggungjawab dan atas rasa amanah yang diberi, so mereka teruskan. Jadi kita mesti okey, diorang mesti okey. So kita teruskan sokongan kita. Kalau ada sikit-sikit kesilapan tu, kita lupakan, kita simpan dulu, kita letak ke tepi dulu. Sebab apa? Fokus kita mesti menang. Okey? Itu antara kau dan aku. Aku okey, kau okey. So bila kita faham, memahami, mudah.
Sama juga kalau saya bawa konsep ni dalam rumah tangga. Menarik sebenarnya tuan-tuan. Sebab dah masuk minggu fasa pertama itu, mungkin ada setengah-setengah ibu, especially ibu lah, isteri yang selama ni suri rumah tangga. Fasa pertama hari tu mungkin okey lah, seronok lah cuti 2 minggu kan. Selama ni nak menguruskan anak, nak tengok anak depan mata, semua apa benda tak dapat nak sediakan masakan untuk anak. So 2 minggu yang pertama okey, masuk 2 minggu yang 2 minggu ataupun fasa yang kedua, dah mula goyang dah. Dah mula teringatkan kawan dekat pejabat, dah mula teringat sesi membawang, dah mula apa benda dan sebagainya. Banyaklah. Lepas tu kerena dan telatah anak-anak dia dah mula mengeluarkan, orang kata, the true colours lah. Memang kita tahu anak kita jenis macam mana, tapi dia berlarutan. Dah masuk minggu yang ketiga ataupun fasa yang ketiga ni, dia dah mula datang. So sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, dia mesti aku okey, engkau okey. So suami mesti faham isteri, isteri kena faham suami, suami kena bantu isteri, isteri kena bantu suami. So mesti lengkap melengkapi. Kena tengoklah dia sebenarnya suasana dekat luar sana memang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Sebab kebanyakannya jurnal yang kalau kita baca, memang ada faktor budaya menyumbang personality ataupun budaya menyumbang kepada sikap kita. Dia akan ada juga yang orang kata sikap mempengaruhi budaya, budaya mempengaruhi sikap. Itu pelbagai teori lah, tapi memang tidak dinafikan. Ada teori yang menyebut budaya boleh membentuk sikap. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dalam suasana dekat luar sana, cuba sedaya upaya untuk kekalkan mana-mana yang ataupun budaya yang selama ni kita boleh kekalkan. Lepas tu kita tambah baik. Kita tambah baik. Contohnya, kalau biasanya sebelum ni ada di antara kita hari Sabtu kita akan pergi tengok wayang dekat luar. So disebabkan PKP ni kita tak boleh pergi tengok wayang dekat luar. So tuan-tuan, wujudkanlah suasana wayang, buatlah kopok-kopok ke apa ke, layan dengan anak-anak depan TV. Tapi janganlah itu menjadi keutamaan dia sekali-sekala lah. Macam biasa juga sekali-sekala. Lepas tu kalau macam biasanya hari-hari biasa bukan PKP, kadang-kadang kita ada order makanan luar contohnya kan. So kalau ada peluang, so bagilah isteri kita berehat, ataupun mana suami yang mungkin masak kat rumah berehat. So adalah waktu dia berehat dan ada. So janganlah sampai pagi petang ni apa benda dah masuk 2 minggu, masuk minggu ketiga, tak ada apa-apa perubahan, peranan tu masih orang yang sama pegang. So sekali-sekala kita bantulah mana-mana yang boleh. Tak dapat nak masak lunch, tak dapat suami yang tak biasa ataupun tak pandai, tak tahu, tak boleh nak masak lunch dengan dinner, cubalah masak untuk breakfast kan. InsyaAllah roti bakar dan sebagainya. Buat yang mudah-mudah, tapi dia menyumbang kepada aku okey, engkau okey. Dia akan jadi problem kalau kau okey, aku tak okey, ataupun aku tak okey, engkau tak okey, ataupun aku tak okey, engkau pun tak okey. Ini masalah. Sebab tuan-tuan kena tahu, kena faham, kalau di luar sana doktor dan juga barisan-barisan yang dikatakan perkhidmatan penting itu adalah frontliner, tapi kalau dalam rumah ni, isteri kita, bagi mereka yang isteri adalah orang utama di dapur, isteri ni adalah frontliner. Isteri ni adalah frontliner. So backline, backup team kena ready lah. Backline, backup team kena ready. So jangan biarkan frontliner kita ni dihenyak habis-habisan kan. So kena prepare lah, kena prepare. Alright. So us. Okay. Alright. Kita pergi ke layer ataupun tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini we. Tahap yang ketiga ini we. Ini yang biasa saya tengok dekat dalam FB ataupun Instagram, ramai rakan-rakan kita yang hashtag kita jaga kita. So we ni satu kalau dalam konteks rumah tangga kita ni, satu keluarga kita ni lah. Kita jaga kita. Suami jaga isteri, isteri jaga suami, ayah tegur anak, anak pesan dengan ayah. So kita jaga antara kita. Lepas tu kalau kita nak besarkan sikit we tu, mungkin dalam kawasan perumahan kita, kalau kita dengar ada kawan-kawan ataupun rakan-rakan jiran-jiran kita yang memerlukan, kita bantu. So inilah we, kita jaga kita.
So pesan-pesan dengan kawan-kawan, jangan wujudkan suasana yang menakutkan. Tuan-tuan, penting untuk kita rasa bimbang, penting untuk kita rasa takut, penting untuk kita rasa gelisah, penting untuk kita rasa berhati-hati, tetapi jangan melampau-lampau. Pada isteri-isteri yang mungkin pada fasa pertama, fasa kedua tak pernah langsung keluar, tak pernah langsung keluar. Sebab apa? Terlampau takut lah, terlampau takut. So saya cadangkan pada isteri-isteri yang mungkin tak pernah jadi interim leader lah, ataupun orang kata apa, ketua keluarga sementara ni, keluarlah, ambil kesempatan. Suami rehat, bagi isteri pula, kalau dia tak berani pergi jauh-jauh, pergi yang dekat-dekat. Beli benda-benda simple, 2-3 benda yang kita rasa penting kita nak gunakan. Tapi janganlah bagi, hari ni saya bagi awak keluar, awak keluarlah nak beli apa-apa. Kalau tak ada benda nak beli, tak payah keluarlah. Tapi ada benda yang dia nak beli dan benda itu penting, orang kata memang kalau tak ada tu susah juga, kan. So bagi dia peluang keluar, baya dia tengok, macam ni keadaan dia, banyak, bila dalam kaunseling tuan-tuan, dalam kaedah ni kita panggil celik akal lah, baru dia nampak. Sebab selama ni dia duduk kat dalam, dia rasa, sebab dalam keadaan sekarang ni, kita tak boleh cakap, awak apa susah duduk kat rumah je, saya yang kena keluar pergi beli barang, saya yang kena beratur, saya yang kena ni, saya yang kena tu, awak tak tahu saya jumpa berkumun kadang-kadang orang ni, kita nak duduk jauh, dia datang dekat apa benda. So dalam keadaan macam ni tak boleh kata awak senang, saya susah, awak senang. Itu tadi dekat aku okey, kau okey. So dalam keadaan macam ni, we ni kita jaga kita. Tak kira lah, kalau ada salah kita tegur, kalau ada benda yang kita rasa perlu diperkemaskan, kita perkemaskan. Kalau tadi makan ataupun nak sebelum makan tu ada nampak anak-anak tak basuh tangan. Tingkatkan mereka punya tahap kesedaran berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan. So inilah dimaksudkan dengan kita jaga kita. Itu dalam konteks we. Dan yang terakhir tuan-tuan, barulah bila kita dah settle tahap atau layer yang pertama, kita dah settle tahap us, aku okey, kau okey. Kita dah settle tahap kita jaga kita, we. Akhirnya tuan-tuan, saya dengan yakin dan percayanya, dengan confidentnya saya, insya-Allah, kita akan pergi ke layer yang seterusnya. Dan layer ni akan datang dengan mudah. Layer ini tak perlu nak disusun atur, tak perlu difikir panjang, tak perlu dikupas terlampau besar. Sebab apa? Asasnya dah cantik, us-nya dah okey, we punya, kita jaga kita, dia dah okey. Akhirnya team, together we fight. Ada juga kawan-kawan kita yang hashtag together we fight. So kita sama-sama, kita faham tugas doktor, kita faham tugas askar, kita faham tugas polis, kita faham tugas frontliner kita faham tugas isteri-isteri, kita faham tugas suami-suami, kita faham keadaan anak kita. Dalam keadaan sekarang ni, dalam budaya, dalam keadaan yang menyebabkan anak-anak mungkin ingin keseronokan. So kita faham dia, bagaimana keseronokan tu kita nak channelkan dalam konteks PKP yang nak masuk ke fasa yang ketiga ni, dan kita jangka akan ada tambahan lagi. Tuan-tuan buatlah jangkaan. Sebab ada setengah orang dia tidak suka menjangka benda yang buruk. Ini berdasarkan personality masing-masing lah. Dia tak suka menjangkakan satu perkara yang buruk. Sebab ada orang bila dia dengar satu benda-benda berita yang memburukkan, benda tu tak berlaku lagi, tapi dia telah memikir terlampau jauh. Dia dah dalam konteks psikologi kita panggil overthinking lah, dah terlebih fikir. Akhirnya dia stuck dan dia bela. Lepas tu nanti dia datang stres, lepas tu dia datang anxiety, lepas tu dia datang depression. Itu tajuk stress, anxiety, depression tu saya cadang nak buat untuk live Facebook saya nanti. So mana-mana rakan-rakan yang berminat nak tahu, so kita boleh kongsi sama-sama lah. Santai-santai je tuan-tuan. Saya sekarang ni fokus kepada isi dia. Saya tak fokus dari segi aksesori dia. Saya tak adalah dengan setengah-setengah kawan-kawan kita tu ada gambar, ada background keluar balik macam ada ni kan. Saya tak nak fokus yang tu sangat lah, sebab dia akan memakan masa dan dia lebih banyak kepada tu kan. So insyaAllah saya akan ke arah tu jugalah, tapi buat masa sekarang ni belum lagi. Saya nak fokus kepada isi. So inilah strategi kita, I, us, we, team. Akhirnya kita mesti menang. So strategi ni kalau semua orang jaga, semua orang faham, semua orang tahu, semua orang boleh buat, insyaAllah kita mesti menang.
So dalam konteks sekarang ni, hari-hari kita takut tuan. Mula-mula dah turun sikit kes baru, kemudian naik balik sikit, turun balik, naik sikit. Tetapi tuan-tuan perasan atau tidak, tim frontliners kita tetap menjalankan tugas sebaik yang mungkin. Doktor tetap menjalankan tugas. Kenapa kita nak nampak kes yang baru turun naik dan sebagainya, sedangkan kita banyak peningkatan kes-kes yang pulih. Kes pulih kita menghampiri kepada 50%. So itu yang kita nak highlightkan. Mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan, kita kena perkuat dan juga memberi semangat, perkukuhkan rakan-rakan frontliners kita supaya dia terus berjuang. Dan kita pula berjuang dalam cara kita. Inilah yang tadi, peranan kita. Kita terus berjuang dalam cara kita. Janganlah kita komplain sana, komplain sini. Orang tu tak betul, orang ni salah. Ini bukan masanya. Sebab kalau kita too much komplain, terlampau banyak sangat komplain, merungut sana, merungut sini, maka matlamat kita, hashtag kita mesti menang tu sekadar hashtag, sekadar tinggal hashtag sajalah. So sama-sama kita meningkatkan kefahaman kita berkaitan dengan COVID-19 ni. Mudah-mudahan kita berjaya untuk memenangi perjuangan ini. So inilah strategi. Strategi kita mesti menang. Ayo Malaysiaku, kali ini kita mesti menang. Ayo Malaysiaku, kali ini kita mesti menang. Baik, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf sepanjang perkongsian saya. Ada salah, ada silap mana-mana, kekurangan di mana-mana. Saya minta ampun, minta maaf. Ada tersalah kata, terguris bahasa dan terguris hati dan perasaan. Ada perkataan-perkataan yang saya gunakan tidak menyenangkan. Saya minta ampun, minta maaf. Sekian saja perkongsian saya daripada saya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada semua. Saya Haji Muhammad Izzuddin bin Ghazali, pegawai psikologi dari penjara Kajang, kaunselor dari neraka dunia terbaik.